Ini bab makruh memakan bawang putih dan sayur-sayuran yang berbau. Berhubung dengan perkara ini, ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ini bab larangan daripada memakan bawang putih dan sayur-sayuran, yakni yang berbau seperti bawang putih. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdul Aziz, katanya, orang berkata kepada Anas, apakah yang telah engkau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan bawang putih? Faqala, dia berkata, faqala, dia berkata, man akala, sesiapa yang makan yang di bawang putih, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kita. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahwa dia mengatakan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang makan bawang putih atau bawang besar, maka hendaklah dia menjauhkan diri dari kita, atau hendaklah dia menjauhkan diri, mengasingkan diri dari masjid kita. Ini bab kabath, yaitu daun arak ataupun buah pokok arak. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami bersama Nabi SAW di Marra Zahran, kami memetik al-kabath, yakni buah pokok arak. Nabi SAW berkata, alaikum bil aswad minhu, ambillah yang hitam darinya, yakni dari buah itu, kerana ia lebih sedap. Faqilah, kata orang, akun tatar'al ghanam, adakah engkau pernah memelihara kambing? Nabi SAW menjawab, ya. Tidak ada Nabi melainkan telah menggembala kambing, memelihara kambing. Atau adakah Nabi yang tidak memelihara kambing? Adakah Nabi yang tidak pernah memelihara kambing? Babul madmadah ba'da ta'am. Ini bab berkumur selepas makan. Diriwayatkan daripada Suwaid bin Nu'man, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Bila kami telah berada di Khaybar, Nabi SAW meminta makanan, tidak dibawakan kepadanya selain dari sawiq. Kami pun makan. Dia pun bangun untuk bersembahyang, lalu berkumur. Kami pun berkumur. Kata Yahya, saya mendengar Bushair berkata, haddatsana Suwaid menceritakan kepada kami, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaybar. Bila kami telah berada di Sahba, kata Yahya, yaitu letaknya dari Khaybar sepetang, wa hiya min Khaybar, sepetang. Sahba itu dari Khaybar sepetang perjalanan. Da'a bi ta'am, Nabi SAW pun minta makanan, tidaklah dibawakan kepadanya selain dari sawiq. Kami pun mengunyahnya dan makan sebahagian daripadanya. Kemudian dia minta air, lalu berkumur, kami pun berkumur. Fasalla binal maghrib, dia mengimamkan kami sembahyang maghrib, walam yatawadda, dengan tidak berwudu. Sufyan berkata, seolah-olah engkau telah mendengarnya dari Yahya. Ini bab la'qil asabi', yakni menjilat jari-jari, wa massiha, dan mengisapnya sebelum disapu dengan sapu tangan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, bila seseorang dari kamu makan, maka janganlah dia mengesat tangannya sehingga dia menjilatnya terlebih dahulu, ataupun memberi orang lain menjilatnya. Ini bab mindil, sapu tangan. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, diriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Harith, daripada Jabir bin Abdullah, bahawa dia bertanya tentang wudu kerana memakan sesuatu yang dimasak dengan api. Dia berkata, tidak, kami semasa Nabi SAW la najidu mithla dhalika bil ta'am, tidak mendapati makanan seperti itu kecuali sedikit.
Kalau kami dapatinya, tidaklah kami mempunyai sapu tangan selain dari tapak-tapak tangan kami, lengan-lengan kami, dan tapak kaki kami. Kemudian kami bersembahyang dengan tidak berwudu. Ini bab apa yang dibaca, apa yang diucapkan selepas selesai makan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Nabi SAW bila diangkat suprah ataupun bekas hidangan makanannya, dia berkata, ini dia berdoa, baca doa, alhamdulillahi hamdan, alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fih, ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Mana syukur kepada Allah banyak-banyak, syukur yang baik dan diberkati, syukur yang tidak terhenti, syukur yang tidak berakhir, dan syukur yang tidak diperlukan kepadanya. Bukan syukur yang tidak diperlukan kepadanya. Wa ghaira makfiyin, bukan syukur yang terhenti, wala muwadda', bukan syukur yang berakhir, bukan syukur yang kesudahan, bukan syukur yang tidak diperlukan. Oh Tuhan kami. Diriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Nabi SAW bila selesai dari makanannya, dari memakan makanannya, dia baca, wa qala marratan, satu kali pula dia berkata, Abi Umamah, bila dia angkat hidangan ataupun bekas hidangan Nabi SAW, dia baca ataupun dia ucapkan, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana, puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita dan yakni dengan makanan, dan telah menghilangkan dahaga kita. Bukan puji yang bukan puji yang berakhir, bukan puji yang putus, yang terhenti, bukan pujian yang makfur, tidak disyukuri. Wa qala marratan, sekali pada kali yang lain dia berkata, lakal hamdu rabbana, bagimu segala pujian oh Tuhan kami, pujian yang tidak terhenti, pujian yang tidak berakhir, dan pujian wala mustaghnan, pujian yang tidak diperlukan, yakni pujian yang sentiasa diperlukan oh Tuhan kami. Ini bab makan bersama khadam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, apabila khadam seseorang dari kamu membawa datang kepada kamu makanan, kalau sekiranya dia tidak hendak mendudukkannya bersamanya, hendaklah dia memberikan kepadanya uklatan atau uklatain, sesuap atau dua suap makanan, atau dia kata luqmatan atau luqmatain, maknanya sesuap atau dua suap makanan, kerana dialah yang telah menanggung, yang telah menghadapi kepanasan membuat makanan itu, dan dialah yang bertanggung jawab menyiapkannya. Bab orang yang makan dan bersyukur sama seperti orang yang berpuasa dan sabar. Berhubung dengan perkara ini, ada diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Ini bab ar-rajul yud'a ila ta'am, seseorang itu dipanggil, dijemput untuk makan, maka dia berkata, dia ni ada bersama saya. Kata Anas, bila engkau masuk ke tempat atau ke rumah seseorang muslim yang tidak dituhmah, yang tidak dituduh tidak baik, maka makanlah sedikit sebanyak makanannya, dan minumlah min syarabihi, sedikit sebanyak minumannya. Diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, katanya ada seorang Ansar dipanggil Aba Syu'aib. Dia mempunyai hamba yang yang menjual daging. Dia datang kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berada di kalangan sahabat-sahabatnya. Dia dapat mengesan kelaparan yang dialami oleh Nabi SAW pada wajahnya, pada wajah Nabi SAW. Dia pun pergi kepada hambanya, penjual daging itu.
Dia berkata, buatkan untuk saya makanan yang memadai untuk 5 orang. Harap-harap saya dapat menjemput Nabi berlima. Mana Nabi sebagai yang kelima daripada 5 orang. Mana Nabi SAW berlima. Fasana'alahu tu'ayyiman, dia pun membuat sedikit makanan untuknya. Kemudian dia pun menjemputnya dan datang kepadanya dan menjemputnya. Lalu mereka diikuti oleh seorang lelaki. Nabi SAW pun berkata, wahai Aba Shu'aib, ada seorang mengikut kami, kalau engkau mahu izinkan boleh, kalau engkau tak mahu pun boleh juga. Aba Shu'aib pun berkata, tidak, bahkan saya izinkan kepadanya. Bab apabila makan malam, apabila makanan telah tiba, janganlah seseorang itu bersegera meninggalkan makanannya. Janganlah seseorang itu meninggalkan makanannya. Diriwayatkan daripada Amr bin Umayyah, Ja'far bin Amr bin Umayyah, bahwa ayahnya Amr bin Umayyah menceritakan kepadanya bahwa dia melihat Rasulullah SAW menghiris paha biri-biri ataupun kambing di tangannya. Selepas itu dia diseru kepada sembahyang. Dia pun mencampakkan daging itu bersama dengan pisau yang digunanya untuk menghiris daging itu. Dia pun berdiri, bangun, bersembahyang, walam yatawadda, dengan tidak berwudu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW sabdanya, bila diletakkan, dihidangkan makanan dan sembahyang, diiqamatkan, telah diiqamatkan untuk sembahyang, fabda'u bil asya, mulakanlah makan, mulakanlah dengan makan itu. Jadi riwayat Ayyub masalah gini super tu juga. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, bahawa dia pernah satu kali makan. Pada ketika itu dia sedang mendengar bacaan imam. Diriwayatkan daripada daripada Aisyah daripada Nabi SAW sabdanya, bila sembahyang diiqamatkan, yani apabila diiqamatkan untuk sembahyang, makanan sudah pun tersedia, kamu mulakan makan. Ini bab firman Allah, fa idza ta'imtum fantashiru, bila kamu sudah selesai makan, berseleraklah kamu, baliklah kamu. Diriwayatkan daripada Ibnu Syihab bahawa Anas bin Malik berkata, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang hijab. Ubay bin Ka'ab bertanya aku tentangnya. Pada suatu pagi Rasulullah SAW sebagai pengantin kerana berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, dia mengahwininya ketika di Madinah. Dia menjemput orang untuk makan selepas agak siang. Rasulullah SAW duduk, dan duduklah bersamanya beberapa orang selepasnya. Wajalasa ma'ahu rijal ba'dama qamal qaum. Selepas daripada ramai daripadanya pergi, hatta qama Rasulullah SAW, sehingga berdiri Rasulullah SAW dan berjalan. Aku pun berjalan bersamanya hinggalah dia sampai ke pintu hujrah, ini bilik ataupun rumah Aisyah. Thumma zanna annahum kharaju, kemudian dia ingat mereka telah pun keluar. Aku pun kembali bersamanya. Rupa-rupanya mereka masih duduk di tempat mereka. Rasulullah pun kembali semula keluar, aku pun keluar, aku pun balik semula bersamanya buat kali yang kedua, sehingga sampai ke pintu rumah Aisyah. Dia pun berpatah balik, aku balik bersamanya. Pada ketika itu mereka telah pun bangun, mereka telah pun pergi. Dia pun menurunkan di antaraku dengannya sitran, tabir, wa unzilal hijab, dan selepas itu ayat hijab diturunkan. Baiklah, ni malam ni cerita tentang makan, larangan daripada memakan bawang putih ataupun sayur-sayuran seumpamanya. Sebenarnya tidak nanti sayur, buah-buahan ke, ataupun makanan-makanan lain yang berbau lah, maka makruh lah. Makruh tu sekiranya tidak kerana berubat, tidak kerana nak pergi tempat orang ramai,
Kalau nak pergi tempat orang ramai lah baru makruh. Kalau tidak kerana nak pergi tempat orang ramai ataupun makan tu kerana nak berubat, itu tak apa, tidak makruh. Makruh ni kalau saja-saja, pada tu nak pergi tempat orang ramai, pada tu kita tidak bersihkan dulu mulut itu. Kalau kita boleh bersihkan mulut itu dengan menghilangkan baunya, kita pula tidak jenis selalu sendawa, tak apa kalau begitu. Tapi biasanya pasal dia ni jenis angin, makanan-makanan ini jenis berangin, jadi nak jadi sedawa lah. Jadi kalaupun gosok gigi pun dia masih lagi bau tu keluar daripada ma'idah dia tu. Jadi sebab itu dilarang. Jadi ini sebenarnya larangan ini untuk menjaga jamaah, jaga orang ramai. Sebenarnya maksud dianya untuk menjaga orang ramai, takut orang terkilan jadi berasa tak sedap hati dengan kita. Kerana tu termasuk di bawah usul tu lah. Termasuk di bawah usul tu, seperti mandi pada hari Jumaat, Nabi SAW larang pergi tanpa mandi, suruh camur air wangi pasal pergi tempat ramai. Jadi tidak nanti semaya tempat semaya, tempat-tempat lain dalam majlis-majlis pun begitu juga. Dalam majlis-majlis pun begitu juga. Apalagi di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang dihadiri oleh malaikat, dengan adanya bau-bau busuk tu, malaikat tidak suka. Gitulah maksudnya. Jadi tempat majlis ramai, orang Islam berkumpul ramai, malaikat pun sukalah, pasal itu membawa rahmat. Jadi kita bawa pula benda yang mengeruhkan keadaan itu, tak molek lah. Itulah maksudnya di sini. Bukan khusus dengan bawah putih saja. Jadi dari segi khasiat dia tu, suku hak tu ambil kira suku hak tu. Dari segi khasiat dia, hak tu bincang dalam bab Tibbun Nabawi lah. Tibbun Nabawi memang ada kelebihan dia hak tu. Hak tu untuk berubat. Hak ni dengan maksud saja. Mana kita kena lebih utama jaga orang ramai. Jangan siapa apa nama ni dia tu berasa hati lah. Tak sedap rasa. Dia takut nak pukul hidung dia, takut kita serah hati pula. Dia padahalnya apa nama ni, dia bau tak sedap daripada mulut kita. Jadi tidak nanti makan ni kalau mulut dia tu bau, jenis bau ada penyakit pun molek tak sah, minta maaf. Kalau nak kecek tutup mulut kau kalau terpaksa kecek, atau tak sah kecek. Tidak nanti hal ni saja, tempat kita ni lebih banyak lagi orang makan huduh. Tempat kita ni betal lah, wajering lah, wadriyan lah, tu kuat belakang tu berangin kuat, jadi sedawa, tak boleh nak semaya. Jadi tidak nanti semaya lah masa-masa mana-mana pun, umum hak ni. Cuma disebut sebab di sini, disebut sebab. Banyak lagi lah rokok lah, isap rokok, tu pun kuat juga bau tu, lekat di baju apa semua tu. Jadi hak tu semua tu tak molek belakang. Makruh, paling kurang makruh. Boleh jadi bawa kepada haram. Boleh jadi bawa kepada haram kalau sekiranya siapa mengganggu orang, jadi orang bobel pula, dia bobel, dia ngopak kita, dia ngopak tu buat atas kita, dia dosa. Dia ngopak tu haram buat atas kita, dia ngopak. Kalau tidak dia tidak kata, jadi haram lah kalau sampai ke peringkat tu. Sampai ke peringkat jadi duduk kecek pula alik belakang. So sini kecek mana dah lagu tu. Itulah benda. Jadi hak semoleknya kalau kita terlibat dengan hak ramai ni, maknanya kena jagalah mulut itu. Sebab itu Nabi SAW gosok siapa? Gigi dia, nak jaga bau tu lah. Dia tidak makan, dia tidak makan. Dan Nabi SAW, orang bawa pergi makanan kepada dia, dia tak makan, dia olah kepada sahabat dia. Buat apa? Pasal ada apa ni, inilah bau putih. Sahabat tanya, Abu Ayyub tanya, haram kah? Tidak haram, saja saya tak suka. Ataupun dalam riwayat lain dia kata, fa inni unaji man la tunaji, aku kecek dengan orang yang kamu tak kecek. Jadi Abu Ayyub berkata, akrahu ma takrah, saya pun tak suka jugalah apa yang kau tak suka. Ada sahabat yang makan tak kisah. Dalam riwayat yang lain pula Nabi SAW kata, kalau nak makan, makan hak masak. Maknanya hak tidak masak tu tak boleh. Hak tidak masak, hak metah tu dia kuat lagi bau. Jadi kalau dimasak, tahan bau dia tu tidaklah jadi kuat sangat, lepas tu gosok gigi pula, tak apalah kalau dalam keadaan begitu. Jadi ada juga dalam riwayat yang
apa nama ni, membenarkan tak apalah mana makan kalau apa ni hak sudah dimasak. Inilah di sini disebutkan, iaitu Anas mengatakan, orang tanya dia berkenaan dengan thum, yakni bawang putih. Sesiapa yang makan, janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kita. Jangan sekali-kali. Nak duduk dalam masjid ni biar bersih, biar cuci, biar bau sedap. Gitu. Hak dari segi zahir tu, hak lain-lain pun, hak dari segi batin pun, biar kita dapat benda yang molek-molek lah dalam masjid tu. Gitu maknanya. Bahkan di zaman Nabi SAW, kalau ada orang hak lagu ni, hak makan bawang putih, bau mulut ni, Nabi SAW suruh akak pakai usul dia pergi letak kubur baki. Siapa lagu tu? Jadi dengan cara lagu tu, pakat dek lah, beringat lah. Kalau nak makan tu ketika jauh lagi daripada waktu nak semayang, boleh nak makan, tapi kena jagalah. Jadi segala-galanya contoh dia ni semayang masjid. Maksudnya bukan semayang masjid saja, duduk dalam perkumpulan lah, dalam perhimpunan umum, terutama tempat-tempat yang baik, sebab tempat-tempat tu malaikat pergi. Jadi bila busuk, malaikat tak suka. Bila tak suka, jadi kuranglah rahmat tu. Sedangkan tempat tu tempat rahmat dah, jadi kurang rahmat. Malaikat ni tidak nak tengok tu, kita ketuk pun dia lari dah. Sebab tu molek kalau duduk dalam masjid ni, ketuk pergi ambil air semayang. Dia tak suka kotor, dia nak bersih. Jadi apabila bersih semua tu, mana duduk dalam keadaan molek tu lagu mana? Malaikat mari tu, malaikat rahmat tu pentingnya apa? Dia mula marilah fikiran-fikiran ketenangan. Itu kesan daripada malaikat rahmat. Kesan daripada tu. Mari kalau kita mikir pun lepas pada tu, mari idea-idea yang molek, bernas molek. Itu hasil dia. Riwayat asal lagi ni, Jabir kata dia, sesiapa yang makan bawang putih ataupun bawang besar, hendaklah dia mengasingkan diri dari kita, atau hendaklah dia mengasingkan diri, menjauhkan diri dari masjid kita. Jadi masjid ada khusus dengan masjid Nabi SAW saja? Ada yang mengatakan begitu, tapi yang lebih kemahnya tidak begitu. Mana-mana masjid lah, mana-mana masjid begitu. Maksudnya umum ni. Jadi pengajaran untuk orang-orang Islam ni, dia bermula daripada masjid. Jadi bukan khusus masjid. Ini bab kabas, iaitu waraqul arak, daun arak, pokok arak, ataupun bukan daun, maknanya buah. Dalam setengah nuskhahnya samar, dalam setengah nuskhah lagi tamar bagi pokok arak, maknanya buah lah, samar bagi pokok arak. Pokok arak ni pokok kayu arak tu lah, kayu arak. Arak kita ni, minum arak tu kita kata hak mabuk tu, ni dak kayu arak ni, kayu orang wak sugi tu, dia ada buah dia tu boleh dimakan. Pokok tu pokok arak orang panggil, tempat kita ni tak ada. Dalam bahasa Urdu dia panggil pilu. Pokok pilu. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, kata dia, kami bersama Rasulullah SAW di Marra Zahran. Dia petik, kami duduk petik kabas. Kabas tu buah pokok arak tu. Nabi SAW pun kata, alaikum bil aswad minhu, ambillah yang hitam dari buahnya, kerana itu sedap. Jadi Nabi SAW tahu buah hak duduk dalam hutan lah, kalau kita kata buah hak duduk dalam hutan, tidak duduk dalam kawasan perumahan biasa ni, tak, duduk dalam hutan. Jadi orang pun katalah, adakah engkau pernah menternak kambing, menggembala kambing? Jadi dia tahu ni buah dia gini, rasa sedap. Dia tahu ni sebab ni bagi orang yang gembala kambing, biasalah dia nak pergi makan daun ke apa tu, pergi dalam hutan tu. Jadi ada orang tanya, Rasulullah, engkau biasa pegang kambing kau? Dia kata, ya. Wa hal min nabiyyin illa ra'aha, adakah nabi yang tidak memelihara kambing? Maknanya tak ada. Semua nabi Allah SWT takdirkan pegang kambing. Pegang kambing semasa budak-budak, semasa kecil pegang kambing. Apa hikmatnya? Hikmatnya untuk mendidik lah. Didik, jaga, untuk jaga tu. Jaga. Jadi kambing ni yang perlu kepada penjagaan yang baik. Kalau hujan, kena pergi eret awak kelik. Sebab kalau tidak kan jadi kembung perut. Jadi kembung perut susah lah, mudah nak mampu.
Jadi kalau orang yang biasa jaga ni dia ingat. Itu sebagai latihan kepimpinan lah kita kata. Latihan kepimpinan. Jadi bila dia ada ni benda hak merah ni dia kena ingat. Nak pergi mana-mana pun tak boleh ni. Makanya nyanyalah ke binatang tu. Lapar lah. Nyaya ke binatang. Jadi dia mikir. Ada benda yang dia kena jaga. Jadi pada masa-masa dia tu dia kena itu. Jadi moleklah kita mengasuh diri kita, terutama budak-budak, dengan benda-benda hak lagu tu jaga baru dia ingat. Semula anak dia kalau dia ingat mana anak tak makan lagi tak boleh ni, kena balik ni, atau pergi mana-mana kena awak kelik ni makanan ni, kalau tidak lapar budak-budak ni. Dia jadi mikir gitu. Lagi kan binatang pun dia fikir untuk jaga makan minum dia tu, untuk jaga daripada serangan pemangsa dia tu. Apatah lagi kalau manusia, bagaimana kalau dia jadi pemimpin? Dia jaga dengan baik. Itu tujuannya. Tu dia kata kullukum ra'in, setiap daripada kamu itu adalah penggembala. Penggembala tu maknanya penjaga lah. Penjaga. Itu tujuan hikmat perah kambing itu. Lepas pada tu dia binatang yang lembut, beraluh. Jadi beraluh. Jadi hak tu pun kesan dia molek. Sebab itulah dalam syariat Islam ni dibenarkan makan makanan daging-daging binatang yang jenis lembut, yang halus begitu, tidak jenis kasar, tidak jenis ganas lah. Contoh-contoh ganas tu makan dengan cara tekan kau, ada taring kau, dengan ada cakar kau, gitu. Jenis ganas begitu, tidak, dia memberi kesan juga kepada jiwa tu. Jadi bila perah kambing payah-payah sembelih kambing, makan daging dia tu. Jadi daging dia tu molek lah. Susu dia tu. Jadi hak ada faedah gitu, perah hak ada faedah gitu. Jadi nak ayatnya kabas itu, iaitu buah pokok arak. Jadi makanan ni maknanya hak duduk dalam hutan tu boleh tahan nak makan, boleh tahan nak cari. Nak ayatnya situ. Jadi hak mana-mana kita boleh makan tu kita ambil lah manfaat daripadanya. Ambil lah manfaat. Setiap hak Allah SWT buat tu ada khasiat dia sendiri. Lepas pada tu ada kurang sedap, ada hak sedap. Kalau masak, kalau buah ni kalau masak sedap. Kalau kurang masak tak sedap. Setengah-setengah buah tu orang makan hak ketika putih, kalau dah masak tak sedap. Ada juga. Di setiap peringkat tu maknanya ada ada khasiat dia. Gitulah. Babul madmadah ba'da at-ta'am. Ini bab berkomor selepas makan. Jadi sebelum makan pun ada juga dalam hadis sebut makna berkomor dulu. Selepas makan pun berkomor juga. Di sini ayat selepas makan tu berkomor. Bapanya suruh berkomor tu mudah saja kalau kita nak faham, mudah saja. Kalau tidak berkomor kak, setengah-setengah orang tu pakai tidur gitu. Jadi mudah rosak lah gigi tu. Gigi gusi dia tu mudah rosak. Bau jadi bau. Lekat celah gigi tu lama-lama jadi kuman pula. Jadi boleh jadi bawa kepada penyakit. Dengan sebab itu suruh berkomor tu. Jadi berkomor tu molek lah. Jadi hak ni cerita ni sudah berapa kali dah kita sudah jumpa dah ni. Hadis sahabat ni makan sawit tu. Jadi dia nak pergi sembahyang, dia berkomor saja. Dia tak ambil air sembahyang. Tak ambil air sembahyang. Jadi imam kepada kami sembahyang maghrib. Nak ayatnya Nabi SAW komor selepas makan. Apa lagi nak pergi sembahyang ni? Nak pergi sembahyang ni. Takut kalau ada lagi makanan kan. Ada tengah sembahyang tu telan kau. Jadi banyak sebab lah maknanya berkomor tu. Selain daripada tu untuk menjaga kesihatan gigi lah. Gigi, mulut, gusi. Dan kesihatan tubuh keseluruhannya. Hal ni pun termasuk dalam arahan bimbingan untuk menjaga kesihatan juga. Pada tu laqil asabi', mana jilat jari. Setengah-setengah orang ni dia kata jilat jari ni kembal. Jilat jari. Tidak. Terutama jari sendiri. Kalau makan dengan sudu, tidak suruh jilat sudu. Garpu ke apa tu? Jari. Laqil asabi', jilat jari. Itu kelebihan makan dengan tangan. Jadi hadis yang kita akan baca ni maknanya menunjukkan kelebihan makan dengan tangan. Lepas tu makan tu biar licin.
Dan Nabi SAW, sahabat-sahabat kena pinggan dia, maklum kalau pinggan dia memang cuci, licin. Sebab apa? Dia jilat jari dia dan dia isap. Jadi dalam riwayat mari ni, Imam Bukhari mari ni tak ada sebut isap. Sapuh dengan sapu tangan pun tak ada juga, cuma adanya jilat jari. Jadi jilat jari tu ada, hak tu saja. Jadi dalam riwayat ni, bila seseorang kamu selesai makan, jangan sapu tangan dia sebelum dia jilat, ataupun dia bui orang lain jilat. Kita kata lagu mana pula nak bui orang lain jilat? Hak ni hak terang, hak terang. Jadi dia khasiat dia usaha tu orang tak tahu. Len ni baru ramai orang tahu khasiat jilat jari. Rupanya bila kita makan tu, dia ada keluar tu. Dia keluar macam peluh-peluh halus-halus, dia keluar tu. Hak tu khasiat besar untuk menghadamkan makanan kita. Dah baik untuk kesihatan kita. Hak tu. Sebab tu dia suruh jilat jari tu, suruh jilat. Di situ tu ada melekat lagi pada jari-jari kita tu. Tapi janganlah maknanya makan tu sampai ke sini. Dia suruh jilat jari ni, maknanya hujung-hujung jari je. Janganlah sampai ke sini. Hak tu tak molek pula tu. Mana sekat tu je makan. Kita kata terutama kalau makan roti, dia tidaklah melarat sampai ke sini. Kalau makan nasi, budak-budak makan nasi, tak jadi dia gaul gitu. Tak adil lah tu. Hak tu tak molek. Hak makan ni maknanya sekat tu, sekat ni. Jadi kalau sekat tu jilat, itu molek. Dan isap, ada juga isap. Sebab apa dia keluar tu? Kuku dia, kuku jari dia. Dan itu khasiat besar untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Untuk orang lain. Ada orang gila. Ini pengalaman daripada buku yang kita baca. Diceritakan oleh orang pesakit-pesakit lah, hasil daripada ni. Orang gila, bertahun-tahun gila, cakap berubat tak siap. Duduk dalam hospital lah, dalam buat gila. Satu kali dia sedar molek. Ada orang kata makanlah lebihan sisa orang Islam. Kalau sisa makanan orang Islam ni jadi penawar. Dia lekat hal tu, dia pun makanlah dengan niat ikut sunnah Nabi SAW. Jadi mana-mana lebih gula orang lebih tak habis kan, orang makan dengan tangan, dia ambil tu. Air orang minum tak habis tu, dia ambil, dia kumpul, dia minum tu. Minum hak tu, makan hak tu. Selepas pada tu 7 bulan dia amal lagu tu. Siap pakai sup. Padahal dia ada sertifikat tu. Dia ada sertifikat gila. Dia tunjuk kepada pengarah Hakim Mahmud, Tariq Mahmud. Seorang doktor di Pakistan. Maknanya seorang tu rakyat ke dia tunjuk sertifikat dia, memang dia gila. Faham lagu mana siap? Dia kata tu hak tu dia buat gitu. Dia buat gitu. Hak seorang tu pula, ini pengalaman Hakim Tariq Mahmud juga. Dia kata dia tu sakit TB, lama bukan main, berubat rata, tak siap. Akhir sekali dia makan hak lebihan orang-orang Islam. Hak orang Islam makan lebih tangan dia, hak lebih-lebih. Dia ambil hak tu, kumpul hak tu. Dalam masa 4 bulan dia amal begitu. Siap TB dia, penyakit TB. Jadi makna rupanya ada khasiat di situ, ada penawar di situ. Jangan kita rasa kembang, jangan, kecuali kalau kita maklum dia tu ada penyakit khusus, penyakit yang boleh mudarat. Sebab tu Nabi SAW pun larang apabila minum air tu napah dalam air tu. Mana hembuskan napah dalam air tu, takut-takut sanilah kita ni ada penyakit. Ada penyakit, maka penyakit tu, kuman tu pergi masuk dalam tu, orang lain minum jadi kena penyakit lah. Hak tu pun kena jaga hak tu. Sekiranya sihat belaka, molek, makan sekali tak apa, molek. Lepas tu kita makan hak lebih-lebih orang lain, lebih anak kita ke, lebih bini kita, ketuk utama je dalam rumah, tak apa. Jangan kita berasa kembang, jangan kita berasa tak boleh makan. Hak berasa kembang gitu tu, apa nama ni, itu amalan orang barat. Orang barat hak tak reti. Orang barat hak reti pun sekarang ni, seperti yang diceritakan oleh Hakim Tariq Mahmud tadi tu. Dia cerita dia pergi ke mana tahu, negara barat lah, Kanada ke mana dia pergi. Ada seorang padri makan sekali dengan dia. Dia pun makan, dia jilat. Padri tu kata, dia kata kalau kamu tak jilat, kalau kamu suruh saya jilat pun saya jilat. Sebab apa? Kata dia, khasiat banyak tu situ. Jadi orang pun baru-baru tahu.
Maknanya bui jilat, orang jilat pun tak apa kalau dia tu tak apalah. Sebab itu dalam hasyiah kita ni, cuba kita tengok dalam hasyiah kita ni, nombor 6, hatta yal'aqaha atau yul'iqaha. Al-awwal thulathi binafsi, maknanya jilat sendiri. Yang kedua rubai. Qala al-Kirmani laisa hadha syakkan min ar-rawi, ini bukan syak perawi ni, bukan syak perawi dengan makna salah satu saja, sama ada dia jilat sendiri ataupun biar orang lain jilat, bukan syak perawi ni. Tetapi au di sini litanwi', makna boleh lah, boleh macam-macam, kedua-duanya boleh. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata maknanya wallahu alam, kata dia, la yamsah yadahu hatta yal'aqaha, jangan dia sapu tangan dia tu sehingga dia menjilatnya. Fa illam yaf'al, kalau dia tak sejilat, famata yal'aquha ghairuhu mimman mimman la yataqaddaru dhalika. Kalau dia tak sejilat sendiri, siapa nak jilat? Dia makna lagu tu, makna lagu tu, siapa nak jilat? Orang hak tidak akan berasa jejek, siapa dia? Hak tidak berasa jejek tu seperti bini, kata dia. Mana saat ni? Kazaujatin wa khadimin wa waladin, seperti anak, yuhibbunahu wa la yataqadzarunahu, yang mereka kasih kepadanya dan mereka tidak berasa jejek dengan bekah dia tu. Hak tu lah maknanya. Apa ni, janganlah dia kesak tangan dia tu sehingga dia menjilatnya, atau orang lain nak jilat. Apabila orang lain nak jilat, hak tidak berasa kembal tu. Kalau ada hak nak jilat pun, maknanya anak bini dia lah, hak dekat-dekat dengan dia lah. Dengan sebab itu maknanya pastikan jilat sendiri. Tu maksud Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi, pastikan jilat sendiri. Sebab apa? Siapa nak jilat bekas tangan kita tu? Kecuali orang-orang hak rapat benar dengan kita, yang kasih benar kepada kita, yang tidak berasa jejek. Itu pendapat dia. Begitulah. Tapi kalau orang lain jilat pun tak apa, kalau dah dia tu molek lah. Maknanya kalau anak kita, kalau kita ajar dia jilat, jilat, baru mesra, kita jilat kan, tengok dia tak apa, asal dia makan molek, dia cuci molek, basuh tangan molek dulu, tak apa lagu tu. Tapi kalau sebab kata Imam Nawawi saat ni, kalau kita kira orang tak say jilat, di sini maknanya penekanan kepada kita sendiri tu jilat. Sebab apa? Rugi tu, penawar duduk di situ. Kalau kita tidak jilat, maknanya kita tak reti, rugi. Pada tu di sini tak ada isap tu. Imam Bukhari biasalah dia buat lagu tu, dia nak isyarat kepada ada riwayat yang lain yang menyebutkan isap itu. Begitu juga sapu tangan sini tak sebut juga. Ada riwayat yang lain sebut sapu tangan tu. Maknanya kalau nak sapu tangan boleh juga. Sini makna dia yang kedua ya, iaitu sapu tangan dia jangan sapu lalu. Bila kita makan, jangan sapu tangan lalu sebelum basuh. Maksud dia gini, sini asal lagi, jangan sapu tangan sebelum dia jilat. Maknanya biar licin dulu, barulah sapu tangan, barulah orang lain tu tidak kena minyak ke tangan kita tu. Jangan sapu tangan selalu, maknanya pastikan cuci dulu tangan. Pada dia makan apa dia roti yang kering gitu, nak lekat setara mana sangat, lepas tu bila jilat pula licin dah, nak sapu baru sapu. Ataupun kalau basuh tangan dulu baru sapu, barulah lemuk-lemuk gapo tidak lekat di sapu tangan tu, barulah orang lain tidak kembal pula nak guna, nak kesak dengan sapu tangan tu. Maksud dia begitu, dia tak boleh sapu tangan dulu tu. Mana kena cuci dululah. Kalau macam kita makan nasi dengan gula macam-macam ni, jenis basah ni, jilat, lepas jilat tu basuh tangan dulu, barulah kesak. Itu caranya. Jadi Nabi SAW pun royak, maknanya molek lah kalau ada sapu tangan tu. Kalau tak ada sapu tangan, babul mindil, ini bab sapu tangan. Pula sebab pada tu. Jadi kami tak ada sapu tangan, maknanya kalau ada sapu tangan kami kesak sapu tangan. Jadi kami dulu hidup cara sederhana sangat, kata dia. Jadi lepas makan tu gak pakai sapu-sapu tapak tangan gitulah. Dah buka dia makan ke dia roti, makan buah tamak pada sapu gitu je lah. Ataupun sapu lengan, sapu. Tidak kata cerewet, kata solek sangat, tidak. Ataupun sapu tapak kaki ya, sapu tapak kaki. Sapu tapak kaki. Gitu.
Lepas pada tu semaya dan kami tak ambil air semaya. Nak ayatnya mudah sahabat-sahabat ni tidak kata cerewet. Kita pun begitu jugalah. Mana dalam rumah kita tu molek adanya di sini rakyat bukan sapu tangan tu tak molek. Kalau kita senang ada sapu tangan tak apa. Tapi kalau tak ada tak usahlah susah payah sangat. Siapa marah masa muka ke bini tak ada sapu tangan. Tak perlulah siapa begitu. Jadi kalau ada sapu tangan ya tak apa. Tak ada pun buatlah cara tak ada. Gitu. Kalau kita nak pastikan suruh ada kak, terutamanya hak hijau-hijau dah, hak tua jadi kepala dalam rumah, pasti belilah, beli. Cadar selalu. Banyak-banyak. Hak ni, hak ni, hak ni, hak ni. Tak apa juga kalau lagu tu. Tapi kalau hidup Nabi SAW nak ajarnya cara mudah, sebab kalau kita hidup solek sangatlah kita kata payah basah sangat, kena dalam pinggan makan baru lalu, kalau tidak tak lalu makan, kena ada sapu tangan, kena ada sudu begini, kena ada begini, payahlah kalau hidup lagu tu. Payahlah. Pak kita ni bukan semua dalam keadaan senang gitu. Bila susah lagu mana? Bila susah. Jadi kita kena cadar selalu untuk hari susah tu. Sekurang-kurangnya jarang-jarang sekali makanlah dalam keadaan apa yang ada. Tak perlulah susah-susah sangat. Ini bab apa yang dibaca oleh seseorang itu bila selesai daripada makan. Jadi Nabi SAW bila dia angkat maidah dia bekas makanan itu, dia baca alhamdulillahi katsiran, syukur kepada Allah banyak-banyak, syukur yang baik, syukur yang diberkati, bukan syukur yang terhenti, bukan syukur yang berakhir, bukan syukur yang tidak diperlukan. Mana tak silap tu. Jadi syukur kepada Allah banyak-banyak, bukan sikit-sikit. Syukur yang baik, syukur maknanya dengan hati yang tenang betul lah, puas hati betul, yang baik, yang diberkati, syukur atas sesuatu yang diberkati. Mana kita makan tu dengan harapan Tuhan memberkati makanan itu untuk kita. Ghaira makfiyin, syukur bukan syukur yang terhenti. Mana kita tak sih hak ninya, kali ni syukur, semula tak syukur, tak sih lagu tu. Mana biar sama-sama ni kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna? Biar sama-sama ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh syukur sama kepada dia tu. Itu maknanya. Luas makna dia tu. Mana ghaira makfiyin tu maknanya bukan syukur yang terhenti. Kalau syukur yang terhenti lagu mana? Lah ni ya Tuhan beri nikmat. Apa pada tu tak ada dah. Minta janganlah lagu tu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi nikmat yang seumpama itu ataupun nikmat-nikmat yang lain supaya kita boleh syukur pula pada dia. Tak terhenti syukur kita kepada dia. Tu maknanya. Ataupun makna dia kita tu sentiasa ingat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dia. Jadi kalau lagu mana makanan dia beri pun kepada kita, kita syukur semua. Itu makna ghair makfiyan anhu. Wala muwadda'in, syukur yang tidak syukur akhir. Syukur terakhir. Janganlah makna lepas pada ni maka mati. Tak sih. Mana syukur yang terakhir? Syukur selamat tinggal. Tak sih lah lagu tu. Makna lepas pada ni biar syukur pula, boleh bersyukur pula. Makna boleh makan sedap pula. Lepas pada ni makan pula, syukur pula. Secara tidak langsung dia doa panjang umur. Doa panjang umur dah situ. Sebab apa dia berkait dengan makan ni, boleh jadi pendek umur. Boleh jadi pendek. Alhamdulillah sedap makan kurma, kambing, lepas tu rebah situ. Tak sih lagu tu. Syukur selamat tinggal. Sebab kaitan dengan makanan ni dia boleh menyebabkan mati tu, boleh menyebabkan mati tu. Jadi kita naknya syukur yang tidak syukur terakhir. Mana biar banyak kali kita boleh syukur, bukan kali tu saja kita menikmati kelazatan nikmat Allah SWT nya. Lepas pada tu tak ada dah. Tidak gitu. Ataupun kita jadi sakit kalau tidak apa ni, tidak mati pun sakit. Mana sehingga tak boleh makan, tak boleh nak syukur dah atas nikmat seumpama itu. Kali terakhir makan hak tu. Tak sih juga lagu tu. Itu makna secara tidak langsung makna kita doa supaya kita selamat daripada penyakit. Hak sedap saat ni, sedap sungguh dan tidak memberi kesan yang tidak baik kepada kita. Itu makna dia. Wala mustaghnan anhu, dan syukur bukan syukur yang tidak diperlukan. Mana kita sentiasa berasa perlu sama bersyukur kepada Allah SWT. Kita ingat banyak benar nikmat dia kepada kita. Tak dapat tidak kita kena bersyukur kepada dia.
kita berhajat kepada dia. Bukan tak perlu syukur. Hak yang kedua tu berlaku tu juga wala makfur. Jadi tidak disyukuri. Bukan syukur, bukan puji yang tidak disyukuri pula kemudian. Mana kita kufur pula kepada nikmat dia. Kita tak ingat pada nikmat dia. Tak silap lagu tu. Mana biar sama-sama lah. Begitu juga seperti itulah Rabbana, oh Tuhan kami. Yang ini itulah harapan kami. Itu doa hak sini. Dalam Abu Daud pula. Lagu lain pula doa tu. Banyaklah kita boleh belakang nak guna mana-mana. Sekali kita guna ni, sekali kita guna ni. Doa tu boleh. Kalau ada masa panjang nak baca belakang, lah gila, tak apa lagu tu pun. Tapi dalam riwayat-riwayat ni dia ayat hak ni setakat ni ya, tak ada capur banyak tu dak. Hak ketika ni gini, sebab banyak kerja lain lagi nak pergi buat lah hak lain tu, bukan kau duk apa nama ni nak baca doa tu doa ni. Yalah, kalau hak uzur hak tua tak ada nak pergi mana tu, banyak doa tak apa, ambil berkat doa tu. Jadi dalam Abu Dawud ada sebut alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitu. Waktu biasanya rekah. Waktu rekah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kita, telah memberi minum kepada kita, dan menjadikan kita orang-orang Islam yang ingat kepada Tuhan tu. Jadi orang Islam mana ingatlah kepada Tuhan tu, nikmat dia. Kalau tidak tak ingat, makan sedap, sokor. Begitu je lah. Sebab dia bui lagu tu semua tu. Tak ingat. Jadi sebut Islam tu sebab kerana Islam itulah yang jadi kita ingat tu pada nikmat tu. Dalam riwayat Tirmizi pula alhamdulillahillazi at'ama wa saqa wa sawwara. Lepas pada tu wa ja'ala lahu makhraja. Itu doa dia. Yang ni segala puji bagi Allah, yang syukur kepada Allah yang telah memberi makan, memberi minum, yang menghadamkan makanan itu dan memberi jalan keluar untuknya, memberi jalan keluar. Lepas pada tu kalau sakit perut tak sedap juga sakit perut, tak ada lah sedap tadi. Jadi memberi jalan keluar kepada makan. Yang ni mana perlu jadi hapah tu, jadi hapah lah. Hak tu pun nikmat pula Allah SWT boleh buat air tu nikmat pula, sehingga perlu syukur pula. Begitulah. Ini bab makan bersama khadim, makan bersama khadim, yang ni pelayan. Kita kata lah ni dia pembantu rumah, orang gaji kita kata itu khadim lah tu. Ataupun orang yang melayan kita lah, yang kita tidak gaji pun yalah juga, lebih-lebih lagi lah. Jadi kalau khadam seseorang daripada kamu tu bawa makanan dia, kalau dia tak sewi duduk sekali situ pun builah kepada dia, bui gia dia tu sesuap dua. Biar dia rasa juga. Pasal apa? Pasal dia lah yang menghadapi kepanasan masakan tu. Sebelum masak tu, sebelum siap makanan tu, dia kena masak dulu, perlu kejap masak tu. Dan dialah yang bertanggungjawab menyiapkannya, menyiapkan makanan itu. Mana itu makna ilajahu fa innahu waliya ilajahu. Dialah yang bertanggungjawab menyiapkannya, menyediakan makanan itu. Kalau tidak kita tak boleh makan juga orang sedap tu. Jadi makna builah juga bahagia ke dia tu. Ini adab lah ni, adab makan ini jangan lupa kepada orang yang di bawah. Orang yang buat kerja tu jangan lupa kepada dia. Ini bab orang yang makan dan bersyukur. Serupa dengan orang puasa hak sabar. Serupa. Jadi dari segi pahala dia, tidak kata setengah orang tidak kata kita puasa lah, puasa boleh pahala, tak puasa tak boleh pahala. Dah, tidak gitu. Makan pun kalau kena gaya dapat pahala serupa dengan hak puasa juga. Tapi makan dengan bersyukur, tidak nanti puasa. Terutama kalau kita ada kaitan, ada tanggungjawab lain, ada kerja-kerja lain yang tak boleh nak buat kalau puasa jadi letih. Lagilah molek makan tu, dan kita dapat juga pahala puasa tu. Kita nak puasa tapi jadi letih kita, lepas kita banyak kerja. Tak apalah, kita makan dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Serupa dengan orang puasa, orang sabar. Serupa. Sabar tu lagu mana? Dia puasa, sabarlah. Nak kira selera kak, sedap tak puasa lah. Kita kata makan. Tapi dia puasa. Hak ni makan tapi dia bersyukur kepada Allah SWT. Serupa, boleh pahala.
Ni berhubung dengan perkara ni, ada riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW. Pasal ni cerita saat ni. Jadi tidak semata-mata puasa tu lebih. Bahkan puasa pula kudu balik royak kat orang pula puasa sunat. Kita tak tinggal sama puasa gani. Tak sah lah kalau lagu tu. Tak sah lah kalau puasa sunat. Tak sah. Hak moleknya tak sah royak kat orang. Hak moleknya. Puasa saja nak dia puasa saja tu, puasa tu. Hikmat dia kepada dia. Nak suruh kita boleh kawal diri kita. Tengok makanan sedap, tak makan pasal kita ingat kita ni puasa. Maknanya kita boleh kawal lidah kita. Kita boleh kawal apa-apalah perbuatan kita dengan maksud tu. Kita boleh kawal perasaan kita. Baru ada maksud puasa tu, hikmat puasa tu. Kalau duduk mengata kat orang, duduk gitu gini, tak ada makna juga puasa. Takut lapar saja lapar saja. Jadi tidak semestinya kalau kata puasa tu ada kelebihan selalu. Kita kena faham hikmat dia tu, maksud dia tu. Puasa ni aku tak makan hari ni. Aku hari ni nak makan sekali makan. Lepas tu skalanya aku makan 3 kali. Jadi 2 kali lagi aku fikir nak beri kau orang lain. Beri kau orang lain. Baru yalah kalau lagu tu. Baru ada kelebihan sengerti. Dengan mikir gitu. Berapa ramai orang yang makan sekali sehari. Tak boleh nak makan lebih daripada tu. Aku puasa hari ni makan sekali. 2 kali lagi tu boleh beri kat orang. Kalau siapa mikir lagu tu tinggi benar dah lah rohani dia nya. Tinggi benar dah lah kerohanian dia nya. Tak payah ikut tarekat tasawuf lagu tu. Kalau sudah jadi gitu, pak amal tu fikir boleh amal. Tak sorak kat orang. Duduk seorang. Apabila kita puasa ni, kita tak sejumpa dengan orang, tak segapo, kawal diri kita, latih diri. Kalau lagu tu molek benar lah lagu tu. Tapi kalau tidak sampai maksud ke situ, tak sampai ke situ, tidak membawa ke situ, akhirnya sampai ketua pun tak cakap pahal lagi. Puasa sunat, puasa sama, tak cakap pahal lagi hak tu. Bayar makan tadi, makan tapi dia bersyukur, tak ada bunyi puasa. Makan semua syukur makan tapi dia bersyukur. Bila-bila tu dia ingatlah tanggungjawab dia. Apa makna bersyukur? Syukur ni maknanya kita letakkan kesan nikmat ataupun hasil anggota kita yang mendapat nikmat itu kena sesuai dengan kehendak Allah SWT, pada apa yang Allah SWT redha. Itu makna syukur. Bila kita makan kenyang, bila kita kenyang tu kita nak agak dia. Kita nak pergi galak kan, nak pergi jalan. Pergi jalan dengan kaki kita nak pergi galak. Lagu tu tidak syukur. Bila kita kenyang, kita nak pergi ngaji. Kita nak pergi masjid. Kita nak pergi tempat-tempat yang molek lah. Kita nak guna kaki kita. Tu baru syukur. Bila kita kenyang, sedaplah kenyang ni perut. Nak dengar kau say kah? Nak dengar kau say? Tidak. Kalau dengar kau say tidak syukur tu. Lagu tu. Kita dengar apa yang Allah SWT suka kita dengar. Bila kita kenyang, sedap dah lah nak tengok apa-apa pun. Gitu kah? Kita nak tengok benda hak Tuhan tidak suka. Kalau lagu tu tidak syukur, tak apa. Syukur ni makna kita guna mata pada Allah, pada apa yang Allah SWT suka. Itu makna syukur. Maknanya setiap anggota kita ni kita gunakan selepas daripada kita dapat nikmat tadi, kita gunakan pada apa yang Allah SWT redha. Itu makna syukur. Kalau tidak syukur, maknanya payahlah nak boleh syukur tu. Payah. Kalau kata puji ni puji dengan mulut saja, dengan lidah saja. Kalau kata syukur, dia lebih daripada tu. Sebab setiap anggota kita ni perlu syukur. Bukan mulut kita saja kata, tak. Setiap anggota kita tu. Lepas pada tu, ini bab orang yang dijemput kepada makanan dan dia kata dia ni ada bersama saya. Itu tajuknya. Anas berkata, kalau engkau pergi ke rumah orang Islam yang tidak dituduh, yang tidak tertuduh lah, makanlah, tak usah duduk soal selidik banyak. Kecuali kalau kita jelas dah dia ni makan riba, dia ni memang hasil curi pitih dia, tak boleh lah kalau tu jelas tak ada lain. Kalau tidak begitu, adalah lebih kurang, adalah apa kali tak betul. Betul pun ada juga, tak usah soal. Kita makanlah sikit sebanyak, kita makan.
minumlah sedikit sebanyak dia tu. Kena jaga persaudaraan Islam tu. Itu maksud dia sini. Tapi kalau kita tahu dengan jelas, tak boleh kalau gitu. Kalau kita tidak jelas, nyadalah tu yang molek ke apa, kita semoleknya kita sangka baiklah terhadap saudara kita sama-sama Islam tu. Ni cerita ni kita sudah jumpa dah juga dulu. Sudah jumpa dah. Orang ni buat makanan untuk 5 orang. Lepas tu ada seorang lagi turut dia. Turut dia, dia pun kata, ni ada seorang lagi, lagu mana kalau nak izin tak apa, kalau tidak pun tak apa, saya royak ke dia. Tu terang Nabi SAW ni jenis tu terang. Saya royak ke dia, makna dia ni dia jemput kita padas kat 5 orang ni, nak lagu mana. Royak gitu. Jadi nama ni dia tidak sebut. Ulama-ulama tak tahu nama gapo dia ni, orang tiba-tiba pergi ni, seorang lagi dia masuk pergi sekali dengan Nabi SAW, tak sebut. Apa sebab? Sebab takut jadi timbul nama tak molek lah. Jadi sahabat-sahabat dia cukup jaga tu. Padahal dia tahu, takkan tak tahu. Dia tak siroyak. Biar tu hilang gitulah cerita tu. Mungkin adalah hal dia sendiri pada masa tu, jadi dia gitu tu. Pada tu tuan rumah tu pun sendiri sudah benar dah. Kok mana-mana pun ayat pengajaran kepada kita di sini, yang makna kalau tuan rumah tu ajak untuk sekian ramai, kita tak boleh lah semena-mena suka-suka hati kita nak ajak orang tu orang ni, tak boleh. Takut tak cukup, malu dia. Faham orang pula duk bobel kata, pandai panggil orang. Faham tak? Tak cukup. Baru nak pula. Faham tak? Metah pula. Pula duk bobel pula. Ya dianya habis cakap gaduh nak suruh, takut tak cukup. Tak cukup ni buat apa? Buat teramai mari. Hak tengah-tengah ni lah, hak tak tahu mana. Orang panggil Tufaili. Tufaili hak lagu tu. Tufaili ni apa saya kau dia kalau pokok gak apa saya khabak di pokok lain itulah, lilik lain, lama-lama tuan asal tu sendiri tu jadi kuruh. Tuan asal sendiri tu kuruh. Jadi segar dia. Gitulah. Kalau nak bawa orang boleh, kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Lepas pada tu kalau sudah makanan tersedia, jangan gaduh. Makan dulu. Saya kalau semaya tu penting, jemaah tu penting. Kita lapar sangat, makan biar kenyang dulu. Biarlah tak ada jemaah. Mengikut mazhab Zahiri tak sah semaya. Kalau pergi semaya juga tak sah semaya. Kalau dia lapar, dia kena makan dulu. Apa-apa ya cadai masa tu cadai selalu nak makan sokmonya. Ni maksud bukan sokmo ni. Ibnu Umar ni pun dia kata pernah satu kali dia dengar tu imam duk baca, duk semaya dah lah. Dia duk makan lagi. Relax je makan tu. Makan tu pula jangan gaduh, makan jelik pula kan. Tak apalah. Setengah-setengah orang pula puasa tu dia gaduh, dia makan sikit. Lepas tu pergi semaya tak tenang perasaan dia. Duk teringat-teringat ke makanan, gaduh-gaduh pula semaya. Lepas tu nak pergi makan pula. Tak payahlah. Makan dulu. Lepas makan, siap sudah, pergi semaya. Boleh juga lagu tu. Tapi kalau nak buat makan dulu sikit, lepas tu pergi, boleh juga lagu tu. Tak apa juga. Tapi kalau siapa tak kenyang, teringat pula kepada makanan, letih, peluh semaya ni, belah-belah peluh lapar. Tak cukup makan sana. Jadi baik makan dululah kalau lagu tu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan lah. Kalau bulan puasa tu, lain pasal dia sama lagu tu. Pasal dia buka puasa ni dengan orang rebah. Lepas kalau tak makan masa tu, masa mana? Hak tu lain lah hak tu. Tapi kalau masa-masa lain, hari-hari lain, tak salah buat kebiasaan pada masa semaya tu. Tapi kalau kita tidak nak pergi jemaah, nak bergaduh, kita boleh buat jemaah sendiri ke, ataupun kita nak semaya sendiri, kita ada hal kita sendiri, tak apalah, tak terikat waktu tu. Makanlah, lepas tu kita semayalah dengan tenang-tenang. Tak ada masalah waktu tu. Hak ni apa ni, kalau semaya jemaah dekat dengan masjid misalnya, begitulah keadaannya. Itu pun kalau kita ni nak makan sangat, makan dulu biar kenyang. Nabi SAW kata fabda'u bil asya, mulakanlah dengan makan. Kalau mengikut mazhab Zahiri tak sah lah, sebab Nabi suruh mula makan dulu. Lepas makan tu biar kenyang. Sebab kalau tak kenyang, jadi tujuan suruh makan tadi pun nak suruh khusyuk semaya lepas pada tu. Lepas kalau makan tak kenyang, tak khusyuk juga. Maka biar kenyang. Serupa juga Nabi SAW larang seorang tu semaya wa huwa yudafi'ul akhbathan, dalam keadaan duduk berlawan dengan kecing dan berak.
duk berlawan, duk tahan. Nak kecing, duk berlawan dengan hak tu. Nak berak sat ni, pasal apa nak sembahyang? Tak leh lagu tu. Pergi dulu biar puas-puas dulu. Lepas tu baru sembahyang. Sebab orang mukmin yang apa nama ni, qad aflahal mu'minun yang berjaya itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Nak khusyuk itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam royak cara-cara dia. Kalau dalam keadaan lagu ni tak khusyuk sembahyang. Jadi kena atasilah. Kalau dalam keadaan lagu ni tak khusyuk. Ni tujuan apa ni nak suruh buat gini ni? Nak suruh khusyuk sembahyang, nak dapatkan khusyuk sembahyang. Itu tujuannya. Nak jaga sembahyang. Sembahyang tu perkara yang penting. Apa penting dalam sembahyang tu apa dia? Maksud nak khusyuk. Khusyuk. Nak jaga hak tu. Jadi ini adalah cara-cara untuk dapat khusyuk sembahyang. Patutlah. Habislah situ. Firman Allah Ta'ala, bila kamu selesai makan, pergilah. Ni kalau tempat ramah, terutama tempat tu tak cukup, ruang dia tu tak cukup. Pada tu kerja kita kata jo kakak lah, tak ada, tak berapa ramah. Jadi kita makan tu, bila selesai makan, boleh pergi. Gilah. Beri peluang kepada orang lain pula pasal kursi tak cukup ni. Kursi nak makan ni tak cukup. Jadi jangan duduk borak-borak pula kata situ. Buah-buah labi. Lama bukan main pula duduk buah cerita ni orang lain mari. Susah. Tuan rumah pun susah juga. Tuan rumah. Ni ceritanya. Sebelum hijab, ketika Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, dia buat makan lah. Bila buat makan tu pakat pergi lah. Adalah duduk buah-buah lah, ramai-ramai duduk buah-buah. Nabi SAW pun rasa tak sedap lah. Sepatutnya dia ni pengantin kan ni, jadi berilah peluang kepada dia nak jumpa dengan anak beranak bini dia, nak buah-buah dengan bini dia, berkenal-kenalan, banyak perkara lagi nak kecek ni. Sepatutnya begitu. Ni dak adalah lambat-lambat faham sikit. Jadi duduk buah. Nabi SAW pun bangun. Kira-kiranya kita kata apa nama ni, macam ada kerja lah, sebenarnya tak ada kerja. Nak suruh orang faham lah bila tuan rumah negeri ni tak ada ni. Mana? Lepas tu tak apalah, kita pergilah. Gitu. Tak, balik ada lagi. Khabar kau dah mau tu pergi dah. Lepas pada tu duduk tu Nabi SAW pun pergi semula pula. Jadi dia nak oyak takut serati. Dan bukan kata jepuk. Jepuk untuk makan, bukan untuk buah gitu. Jadi dia tak faham lah, payah. Jadi bila pergi pula tu, tak lama selepas pada tu Nabi SAW pergi pula. Tak ada dah. Tak apalah. Maknanya gitu, hodnoknya gitulah. Kita kena jaga pergi ke rumah orang ni dari segi masa, kena tengok makan minum, kena tengok lah apa-apa yang perlu, sekadar yang perlu saja. Terutama di zaman sekarang ni, orang tak kira orang kampung zaman itu, memang habis masa banyak, rugi masa. Kita tengok dia buat pas jenera rumah kawan tu. Lepas tu kawan tu waktu ambil pula kopi, buat pula isap rokok belah-belah, buat. Lama lah habis masa. Lepas tu pergi, tak ada peraturan langsung. Sebab itulah mundur. Sebab itulah tak ada jaga masa langsung. Jadi terutama sampai sekarang ni, orang nak pergi mana-mana mikir. Kalau hari Minggu tu ada, hari Minggu tu nak duduk rehat rumah. Jadi sebab tu kalau pergi pun kena tengok-tengok lah. Ambil masa biar betul-betul sikit, sesikit mungkin. Jangan pula pergi duduk buah rumah dia, pergi bawa anak beranak pula buah. Dia nak rehat sepanjang minggu dah kerja, nak rehat. Kalau nak ada pun dengan anak-anaknya, nak bebas. Kalau dia pergi kena pakai baju pula tuan rumah. Dia sedap tak pakai baju, duduk rumah. Jadi banyak benda-benda gitu. Benda-benda gitu tu kena jaga lah. Ni maksudnya nak jaga apa nama ni, jiran, jaga tuan rumah, jaga orang lain. Betul, hak masyarakat tu kena ada jamu, ada hak tu. Jamu, panggil jemput orang makan, ada hak tu. Bukan maknanya kita nak putus hubungan, tidak. Tapi kena jagalah hak-hak dia. Begitu. Di sini pengajaran hak nak dibuinya hak tu. Lepas tu tak ada apalah. Lepas tu cerita hijab ke apa tu waktu tu. Dulu kita sudah jumpa dah. Padalah sekali. Wallahu a'lam.